Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang telah diberikan sebentar tadi. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama berganding bahu untuk menjayakan hasrat kerajaan bagi membasmi kemiskinan dan mendapatkan manfaat untuk rakyat. Jelaslah bahawa isu kemiskinan tegar ini meliputi semua kaum. Namun golongan paling ramai dalam kelompok tersebut adalah Melayu dan Bumi Putera. Mengenai pengkelasan pendapatan isi rumah yang diguna pakai oleh kerajaan dalam merangka dasar dan menentukan kadar bantuan tunai umpamanya sememangnya agak mengelurukan. Hal ini kerana pengkelasan tersebut mula diberikan penekanan melalui rancangan Malaysia ke-7 dan tidak mengambil kira kesan pandemik COVID-19 terhadap ekonomi rakyat. Persoalan saya Yang Berhormat Menteri, adakah kementerian berhasrat untuk menyemak semula kategori kumpulan pendapatan isi rumah B40, M40, T20 dan lain-lain dan memperkenalkan beberapa sub-kumpulan pendapatan yang lebih terperinci mengikut setiap kategori agar lebih menyeluruh serta berkesan dari sudut pengubalan dasar dan penyampaian sebarang bentuk bantuan. Terima kasih Timbalan Direktur. Terima kasih Dampin Puan Yang Ketua. Kalau kita lihat kepada kaedah menggunakan pengkelasan B40, M40 dan T20, ini adalah satu kaedah statistik. Berdasarkan kajian pendapatan isi rumah, maka boleh ditentukan taburan isi rumah setiap keluarga. Maka yang paling bawah, 40% di bawah itu, ada satu garis pendapatan di bawah pendapatan itu dikira B40. 40% seterusnya ialah M40 dan T20. Dan memang benar sejak daripada rancangan Malaysia ke-7, dasar kerajaan terutamanya yang melibatkan kepada pemberian bantuan melihat kepada perkara-perkara ini. Dan saya kira masyarakat dan juga Dewan sedia maklum ada beberapa kelemahan dengan pendekatan yang menggunakan kaedah pendapatan semata-mata kerana ia tidak mengambil kira pemboleh ubah yang lain, termasuklah tanggungan di dalam keluarga, termasuklah contohnya lokasi kerana kos sara hidup itu berbeza-beza mengikut kawasan, termasuklah juga apabila kita bercakap tentang subsidi petrol dan diesel secara bersasar, pertimbangan mengenai jarak dan sebagainya. Saya kira kesukaran yang ada sebelum ini ialah kerana infrastruktur pangkalan data itu tidak menyeluruh dan tidak memungkinkan kerajaan mengambil kira pemboleh ubah yang lain. Jadi sebab itu pendekatan sebelum ini ialah seberapa yang baik dilihat kepada pendapatan, diukur kepada garis pendapatan B40, M40, maka bantuan diberikan begitu. Sebab itu, tindakan yang pertama ialah sudah tentu untuk kita mewujudkan padu. Dan dengan kemajuan teknologi dan juga sains data yang ada sekarang, ia membolehkan kerajaan mengumpul lebih banyak maklumat yang ada. Jadi setakat ini, padu mempunyai bagi setiap isi rumah keluarga, padu dijangka akan mempunyai pemboleh ubah sehingga 120 lebih pemboleh ubah bagi setiap isi rumah keluarga, dan ini membolehkan kita beralih daripada pendekatan sebelum ini mengikut pendapatan semata-mata kepada pendekatan ke arah perbelanjaan pendapatan boleh belanja bersih isi rumah. Maksudnya melihat kepada pendapatan, kemudian ditolak kepada tanggungan-tanggungan dan diambil kira juga pemboleh ubah lain seperti lokasi, jarak dan sebagainya, termasuklah juga harta, dan itu akan pada pandangan kerajaan akan memberikan gambaran yang lebih adil. Apabila kita sudah ada taburan berdasarkan pendapatan boleh belanja bersih ini, maka kaedahnya adalah sama. Kita akan melihat taburan ini bagi setiap isi rumah keluarga, dan kerajaan selepas itu boleh memastikan penyasaran bantuan itu adalah khusus kepada kumpulan-kumpulan tertentu dan dengan kaedah yang lebih kompleks daripada kaedah yang ada sebelum ini.